Mari kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas pertolongan Tuhan. Kami boleh bersama-sama menyembah Engkau sore hari ini. Dan sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mampukan siap kami, supaya setiap butiran firman Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan, dapat kami pahami dan mengerti dalam kehidupan setiap kami. Supaya firman-Mu boleh menjadi suatu kekuatan di dalam kehidupan kami, untuk kami melangkah dengan penuh iman bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang kasih Tuhan, sebelum lebih jauh saya akan masuk ke dalam penjabaran firman Tuhan. Terlebih dahulu ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab. Silakan sidang jemaat bisa menjawabnya di dalam hati masing-masing. Pertanyaan yang pertama, apakah saya sering berpikiran negatif? Ya, silakan jawab dalam hati. Yang kedua, apakah saya selalu membandingkan diri dengan orang lain? Yang ketiga, apakah saya selalu mencemaskan hal-hal yang belum terjadi? Sudah dijawab semuanya dalam hati? Mungkin kebanyakan siap kita ada yang menjawab iya. Bapak Ibu, saudara yang terkasih Tuhan, tanpa kita sadari bahwa dalam segala aspek kehidupan kita dipengaruhi oleh apa yang ada di dalam hati kita. Hati memiliki peranan yang sangat penting di dalam segala aspek kehidupan. Nah, di dalam dewasa ini, pada umumnya mungkin orang berpikiran bahwa segala sesuatu itu terpikir hanya lewat otak saja. Tetapi ketika kita melihat secara kebenaran Alkitab, hati merupakan pusat dari segala sesuatu. Baik itu seluruh pikiran, perasaan maupun kehendak seseorang. Nah, di dalam hati, ketika hati kita sungguh-sungguh memiliki suatu kedamaian, maka sesungguhnya akan terpancar keluar lewat segala sesuatu, baik itu perkataan maupun perbuatan kita. Tetapi ketika hati kita tidak ada damai, maka yang akan terpancar apa? Mungkin kegelisahan, kekhawatiran, dan lain-lain hal yang negatif lainnya. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, ada sebuah lagu pop yang populer yang dinyanyikan oleh Rosa. Judulnya Hati Yang Kau Sakiti. Mungkin ada di antara Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu, yang mungkin hafal lagu ini. Refnya yang mengatakan, ku menangis membayangkan. Ya, melanjutkan sendiri ya. Sidang jemaat yang saya Tuhan, lagu itu merupakan sesuatu hal yang gampang kita hafal. Dan tanpa sadar lagu-lagu pop sekuler ini yang lebih mempengaruhi pola pikir kita, yang lebih berdampak untuk pembentukan hati kita,
Sehingga terkenal sekarang banyak orang kadang sedikit-sedikit galau. 所以现在很多人心中彷徨， Ketika galau mendengarkan lagu-lagu yang galau 心 ini. 中彷徨就听这首流行歌曲， Ya, ketik di YouTube lagu-lagu galau langsung keluar. 他会喜欢唱这种。 Nah, tanpa sadar ada kalimat-kalimat di dalamnya ini sebenarnya memiliki unsur yang negatif. 歌曲里面的歌词很多负面的。 Kalau saya boleh tanya kepada siap kita, 我请问大家， kita lebih banyak hafal lagu pop ini atau lagu-lagu rohani? 我们多半会被这种流行歌曲或者圣诗呢？ Hari ini ada 4 lagu yang mengandung kata damai. 今天我们唱的4种歌曲是讲到平安， Tetapi mungkin sebagian kecil dari kita yang hafal lagu ini. 当然可能我们很少会背这首诗歌， Apalagi nanti lagu respon yang akan kita nyanyikan. 可能等下我们回应的诗里边， Tetapi kita mari mau belajar lewat lagu-lagu ini, 通过我们所唱的赞美诗、 secara khusus lagu rohani, 圣诗， boleh berdampak untuk membentuk hidup kita. 可以影响造就我们的生活。 Untuk itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, 所以，亲爱的弟兄姐妹们， pada bulan ini 这个月 sebenarnya kita membahas tema-tema 我们的讲题 yang menuntun kita untuk merespon secara negatif, 要引领我们面对负面的想法， positif ya, 我们有正面的想法。 masalah-masalah yang kita hadapi. 我们所面对各种各样的问题。 Dan hari ini ditutup dengan kita dipimpin 今天的讲题 untuk memiliki hati yang damai. 要叫我们拥有平安的心。 Mari kita buka bersama-sama firman Tuhan 请大家翻开圣经， dari Kolose 3 ayatnya yang 我们 ke-15. 看新约哥罗西书第3章15节。 Kita akan baca bersama-sama Kolose 3 ayatnya yang ke-15 哥罗西书第3章15节， yang berbahasa Indonesia bersama saya terlebih dahulu. 我们先用英文念。 1, 2, 3. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. 又要叫基督的平安在你们心里做主，你们也维持宇宙归为一体，且要存感谢的心。 Di dalam konteks perjanjian baru, 那新约10章 di sini memiliki 3 aspek tentang perdamaian. 有3种关于平安的想法。 Yang pertama yaitu aspek objektif, 第一是我们重的是谁？ yaitu tentang doktrin 讲到 yang mengatakan bahwa perdamaian kita dengan Allah dilakukan melalui Tuhan Yesus 耶稣基督 Kristus. 是我们与上帝和好。 Aspek yang kedua 第二个观点 yaitu aspek subjektif 就是自己的想法， berupa pengalaman. 是我们的经验。 Bagaimana manusia yang dulunya ada di dalam dosa 有一天，在最重的罪人， dibenarkan di hadapan Allah 在上帝面前应信称义， melalui Tuhan Yesus 通过耶 Kristus. 稣基督。 Dan poin yang ketiga 第3种想法 yaitu sebagai aspek persatuan. 就是合一的观点。 Allah yang menyatukan orang-orang Yahudi 上帝是犹太人合一， dan bukan orang-orang Yahudi 不是犹太人 di dalam satu tubuh melalui Kristus. 不在耶稣基督里面成为一体。 Jadi dari ketiga aspek yang ada ini 通过这3种想法， dapat disimpulkan bahwa sumber damai 我 sejahtera 们来一个结论，就是平安的源头， hanya diperoleh melalui 只有通过 Yesus Kristus. 耶稣基督。 Dan damai sejahtera inilah yang dilimpahkan kepada orang-orang yang mau 上 percaya 帝赐下 kepada. 真正的平安给每一个信靠他的人。 Sidang jemaat yang saya Tuhan, 主内亲爱的弟兄姊 sebelum 妹， Tuhan Yesus naik ke surga, 当主耶稣升天之前， Yesus meninggalkan sesuatu warisan yang sangat berharga. 耶稣交托他的。 Mari kita buka firman Tuhan terlebih dahulu dari Yohanes 14. 我们看约翰福音14章， Yohanes 14 ayatnya yang ke-27. 27节。 Yohanes 14 ayat 27. 约翰福音24章，
Kalau sudah menemukan, kita baca bersama-sama lagi. Yohanes 14 ayat yang ke-27. 14章27节。 Mari kita baca 1, 2, 3. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. 约翰福音14章27节，我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们，我所赐的不像世人所赐的，你们心里不要忧愁，也不要胆怯。 Nah, tidak ada yang dapat memberikan kedamaian yang kekal 没有一个人是这样永恒的平安， selain daripada Tuhan Yesus yang memberikannya 除了 kepada 主耶 kita. 稣基督以外。 Mungkin ketika kita menyangka bahwa lewat uang kita, 当我们认为我们钱财、 lewat kedudukan 我 kita, 们的地位 materi apapun yang kita 是 punya, 我们所拥有的一切， terkadang kita mengatakan aku dapat membeli kedamaian. 我们想我们可以买到平安， Nyatanya tidak demikian. 事实不是这样。 Banyak orang-orang yang memiliki kekuasaan yang tinggi, 很多有地位、有钱财的人， mereka akhirnya mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. 他们最重视自杀。 Ada orang artis yang tenar juga mengakhiri hidupnya. 有名的艺人也是自杀， Karena mengapa demikian, Bapak 为什 Ibu? 么会如此呢？ Karena tidak ada damai di dalam hati 他 mereka. 们心中没有真正的平安。 Padahal damai inilah yang akan menuntun seseorang memiliki arah tujuan hidup. 其实我们心中的平安会引领我们走向我们应该走的道路。 Sehingga ketika seseorang tidak memiliki damai di dalam 当一 hidup, 个人心中有真正的平安， sedikit-sedikit kita akan merasa cemas. 我就会挂虑， Sedikit-sedikit kita akan merasa stres. 我会忧郁， Ya, kita akan gampang jatuh, 容易跌倒， bahkan sampai terpuruk dan tidak bisa bangun 甚 lagi. 至跌倒不能起来。 Oleh sebab itu Tuhan meninggalkan sebuah warisan yang sangat berharga 所以 ini. 主耶稣留下他的遗训， Supaya apa? 为了什么呢？ Dikatakan janganlah gelisah dan gentar hatimu. 是你们不再忧愁。 Untuk itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, 所以亲爱的弟兄姐妹们， mari kita mau melihat apa sih damai sejahtera Kristus itu. 我要看到底耶稣赐下的平安是怎样的平安呢？ Dan arti sederhananya dari damai sejahtera Kristus ini 简单的说，耶稣基督赐下的平安， yaitu suatu keadaan yang tenang, 是平静的心态， keadaan yang sentosa tanpa adanya pertikaian, 没有斗争的心态， terbentuknya suatu keharmonisan di dalam hidup kita maupun sesama kita. 在我的心中与人之间有和谐的关系。 Nah, kita mari kembali lagi di dalam Kolose tadi, 我再回到哥罗西书 Kolose 3 ayat 15. 3章15节， Firman Tuhan kalimat yang awal dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. 这里说又要叫基督的平安存在你们心里。 Di sini ada kata perintah, hendaklah, 这里说要你们 dan juga damai sejahtera itu memerintah. 做在心中做主。 Arti kata memerintah di sini, 做主的意思， kita perlu mengizinkan 我们要允许我们的心， bahwa damai sejahtera Kristus itu menguasai maupun mengatur kehidupan 耶 kita 稣基督真的平安能控制我们的心， sebagai inti untuk terus menjadi penggerak hidup kita. 继续向前走。 Bagaimana kita dapat mengekspresikan damai sejahtera itu secara 我 terus-menerus? 怎么样每天表露心中的平安呢？ Dengan cara kita mau dikendalikan oleh Kristus. 就是耶稣基督在我们心中做主。 Sehingga di dalam tadi Yohanes 14, 在约翰福音14章， Tuhan juga mengirimkan Roh Kudus pada siap 耶稣赐下圣灵， Roh Kudus berdiam di dalam hatimu 圣灵住在我们心中， untuk memberikan damai 来 sejahtera. 赐给我们平安。 Untuk itu Kristus merupakan suatu pemandu, 耶稣基督成为我们的引领者， pengantara 成为我们的中保， maupun sepenuhnya yang memiliki otoritas atas hidup kita. 这个完全控制我们的明天。 Jadi di sini kita semua memiliki damai sejahtera ketika mengizinkan. 当我们允许我们的心有主耶稣的平安， Nah, damai sejahtera tersebut juga memiliki arti
这个真正的平安也是说， sebagai seorang wasit. 就是一个裁判员， Manakala di dalam tubuh kita 在我们心中 terjadi kebimbangan, 有旁 ya, sebagai wasit itu untuk apa? Untuk mengingatkan 裁判员就提醒我们， supaya kita memiliki respons yang positif, 我们有正面的反应， bukan cenderung respons yang 不 negatif 是负面的反应， yang melahirkan yang namanya dosa. 是我们犯罪。 Untuk itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 所以，亲爱的弟兄姐妹们， kita perlu mengizinkan Kristus ada dalam 我 hidup. 们必须允许耶稣基督在我们心中做主， Memang hal ini tidaklah gampang. 真的是不容易的。 Ketika kita masih hidup di dunia ini, 我们还活在这个世界上， sering sekali hidup kita masih dipengaruhi oleh hal-hal yang ada di dunia. 多少被世上的事情所引诱， Konsep-konsep dunia mungkin masih kita ambil, 世上的想法，我们多少还在里边。 yang padahal kita tahu bahwa konsep-konsep ini berlatar belakang maupun kontradiksi dengan firman 其实 Tuhan. 我们真正明白，这个世上的引诱跟圣经的教导是不同的， Oleh sebab itu, kita perlu mengingat dan sungguh berhati-hati. 所以我们小心要谨慎。 Oleh karena itu, ketika Paulus menuliskan surat ini, 当保罗写哥罗书信的时候， kata hendaklah di sini 让你们必须 merupakan sebuah nasihat yang perlu kita lakukan. 劝勉我们要写出来。 Sebuah nasihat aktif yang terus-menerus kita lakukan selama kita masih hidup. 那我们还活在这个世界上，每天要显出上帝耶稣基督的平安。 Karena kita tahu bahwa damai sejahtera ini merupakan sumber kekuatan dalam hidup 我知 kita 道真的平安给我们动力， dalam menghadapi setiap badai kehidupan. 来面对世界上的。 Bapak Ibu yang saya Tuhan, saya teringat sebuah kisah 我记得一个故事， ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya naik ke sebuah perahu. 当主耶稣他的门徒在船上的时候， Di situ ketika perahu sudah jalan, Tuhan Yesus tertidur. 在半路上，耶稣基督睡着了， Ketika Tuhan Yesus tertidur, terjadilah badai yang dahsyat. 突然有大风暴， Sehingga perahu itu diombang-ambingkan dan mungkin air mulai masuk dan mulai tenggelam. 海水开始摇动这个船，甚至进入船内。 Murid-murid mulai merasa ketakutan. 耶稣的门徒都很惧怕， Sedangkan Tuhan Yesus tetap tenang dalam 耶 hidup. 稣基督仍然安睡。 Dan ketika murid-murid membangunkan Tuhan, 在耶稣的门徒叫醒耶稣的时候， mereka mengatakan bahwa Tuhan, tidakkah engkau peduli kepada 他 kita? 说：“主啊，为什么你不关怀我们呢？” Saking ketakutannya mereka, 他们心中真的惧怕， tidak ada ketenangan dalam 没有 hidup. 平安。 Kita melihat ketika Tuhan Yesus bangun dengan tenangnya, dia mengatakan, 耶稣醒来，心平气和地说 tenanglah. 你们要安静， Maka badai itu pun berhenti. 风暴就平息了。 Bapak Ibu yang kasih Tuhan, 有的亲爱的弟兄 di sini kita melihat Kristuslah sumber 我们再次看到耶稣基督是真正平安的源， dari damai sejahtera itu, 他世界的平安。 sehingga ketika ada badai kehidupan terjadi dalam 虽 hidup, 然我们面对各种各样的风暴， Tuhan Yesus boleh tetap tenang. 主耶稣仍然安静。 Itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan. 这主耶稣基督要我们每一天过着这种生活。 Terus kalimat selanjutnya dikatakan memerintah dalam hatimu. 耶稣说，在你心中做主。 Bapak Ibu yang kasih Tuhan, 主的亲爱的弟兄姊妹， menjaga hati bukanlah perkara yang gampang. 我们要好好保养我的心是不简单， Hati ini gampang tersakiti 我的心很容易被刺伤， karena hati menyangkut masalah kadang perasaan. 因为心关系到我们的自尊心。 Ya, terkadang ketika ada konflik antara pria dan wanita, 男女之间有 yang pria harus ngalah 有不同的观点的时候，男的要让出来， karena kebanyakan wanita pakai perasaannya. 因为女性时常用她的理性， Kalau yang cowok pakai logikanya, 男的是用逻辑， sehingga nggak nemu, 不能办理， sehingga bisa terjadilah saling menyakiti. 会彼此被刺伤。 Bapak Ibu yang saya Tuhan, menjaga hati itu sangatlah penting, 保守我的心很重要， karena kalau hati kita ini rusak 我的心坏了的话， oleh hal-hal yang negatif yang ada di dunia ini, 世界上的引诱会给我们负面的影响。 maka yang akan keluar baik lewat perkataan, sikap maupun perbuatan 我 kita 们行动，我们
讲出来的话 semuanya berbuahkan kejahatan, 都是邪恶的， dapat melukai diri kita maupun 不但伤害 orang-orang 自己，也会伤害别人。 Untuk itu firman Tuhan menasihatkan setiap kita 上帝的话语提醒我们， bahwa kita perlu menjaga hati kita. 我要保守我们的心， Untuk apa? 为了什么呢？ Untuk kita bisa membawa damai. 是我们有平安的喜乐。 Firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat yang ke-9, 马太福音第5章第9节， berbahagialah orang yang membawa damai. 世人和睦的人有福了。 Kita diperintahkan sebagai anak-anak Allah, kita perlu membawa damai. 我们作为上帝的儿女，我们要带着平安给别人。 Kita perlu sungguh-sungguh hati kita dipenuhi dengan damai, 我们的心要被平安充满， sehingga hidup kita pun bisa menjadi berkat buat orang-orang yang ada 我 di 们的 sekitar 生活 kita. 就成为众人的祝福。 Mari kita perhatikan kalimat selanjutnya dari ayat 15 ini. 我再看哥罗西书第3章15节， Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. 你们也维持宇宙，归为一体。 Bapak Ibu yang saya Tuhan, ketika kita sudah mengoreksi kehidupan 我 kita, 们自己审查我们的心以后， mengerti bahwa tugas kita ini pembawa 我 damai, 们知道我们要带着平安给大家。 maka yang perlu kita perhatikan selanjutnya 我们要注意的一点， bahwa kita ini telah dipanggil. 我们是蒙召，维持蒙召的一体。 Kata panggilan itu merupakan inisiatif Allah sendiri. 蒙召是从上帝来呼召我们的， Bahkan ketika keselamatan itu Bapak Ibu peroleh, 我们这做世界的平安， itu semua bukan karena usaha kita, 不是我们是作为， itu semua karena pemberian 而 anugerah. 是上帝赐下的救恩， Jadi sedikit pun sebenarnya nggak ada inisiatif dari kita. 一点都没有人的作为， Segala sesuatunya merupakan kerelaan dari Allah 全是上帝的恩典， untuk memberikan kepada kita damai sejahtera. 是对我们真正的平安。 Sehingga ketika kita dipanggil, 上帝呼召我们 ini memiliki arti yang sangat luar biasa. 有一个特别的意义， Bapak Ibu, kita diangkat dari yang namanya dosa 我们从最重，上帝我们拯救出来， menuju kepada keselamatan. 的做救恩。 Terus juga kita dipanggil sebagai orang percaya 上帝呼召我们成为相信上帝的人， untuk hidup di dalam Kristus. 在基督里边。 Selanjutnya setelah kita hidup di dalam 我 Kristus, 活在基督里面以后， orang percaya dipanggil untuk melayani. 信靠上帝的人蒙召来侍奉别人。 Melayani ketika tidak hanya seperti tugas-tugas pelayanan 侍 ibadah. 奉不是在教会里面的侍奉， Melayani banyak sekali jenisnya. 很多各种各样的侍奉。 Bapak Ibu sebagai seorang pengusaha, 可能我们做生意的、 sebagai seorang pekerja, 做工的， maupun hal-hal lain yang kita lakukan di luar gereja ini, 各种各样的工作， kita juga bisa disebut melayani. 也是叫做侍奉。 Melayani Tuhan dan melayani sesama. 侍奉上帝，侍奉世人。 Sehingga ketika kita anak-anak Tuhan 我们成为上帝的儿女， yang bisa sungguh-sungguh membawa damai 真正带着平安给别人。 dimanapun kita berada, 我们无论在哪里， kehidupan kita akan bisa menjadi 我 berkat. 们的生活成为众人的祝福。 Nah, itulah ciri daripada damai sejahtera 这 Kristus. 是真正心中有基督平安的人的表现。 Damai sejahtera Kristus itu harus menjadi ciri komunitas Tuhan. 我们成为上帝的儿女，又有心中平安的表露。 Di sini firman Tuhan menasihatkan kepada kita menjadi satu tubuh. 这是说蒙召成为一体， Seruan nasihat tentang persatuan 是我们成为一体。 sebenarnya diserukan oleh banyak sekali komunitas yang ada. 很多世界上的组织呼召我们成为一体， Baik pemerintahan kita negara Indonesia ini, 无论印尼政府， persatuan itu dijunjung tinggi. 他们遵从大家的成为一体。 Demikian juga di dalam kehidupan komunitas 在 kita 教会的生活里边， di gereja tempat ini. 在教会里面也是如此。 Bapak Ibu yang saya Tuhan, 有的亲爱的弟兄姐妹， tetapi sering sekali yang menjadi kesedihan buat setiap kita, 但是多少时候反过来， sering sekali terjadi perpecahan di 在 gereja. 教会有纷争， Mungkin awalnya karena selisih paham, 可能是开始是误会， paham yang nggak sama ini membuat gereja akhirnya terpecah. 不同的见解使教会分裂。
Beberapa kali saya pelayanan di gereja-gereja di Jawa Timur, 我在东岛的教会施工当中， gereja itu tumbuh karena perpecahan. 教会的成立因为分裂形成的。 Kita akan menjadi rasanya lebih bangga 看起来我们觉得自豪， ketika gereja itu berdiri 这个新的教会 karena melihat kebutuhan jiwa-jiwa sekitar yang 很是 membutuhkan 最需要你的 pertolongan. 救的灵。 Untuk itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, 所以，亲爱的弟兄姊 mari 妹， kita mau sungguh-sungguh memelihara damai 来 sejahtera. 把我们好好保守我们的心有平安。 Karena tugas kita sebagai anak-anak 我 Tuhan, 成为上帝的儿女， kita sebagai pembawa damai. 成为带领平安给别人的人。 Istilahnya peacemaker, 我觉得世人和睦的人， bukan troublemaker. 不是世人纷争。 Kita mau dimanapun kita berada, 无论我们在哪里， di situ kehadiran kita membawa 我 kehangatan. 们到来带着大家的平安， Kehadiran kita dapat membangun. 我们带来复兴大家的和睦。 Itulah yang Allah rindukan di dalam kehidupan 希 kita. 望我们每一个信靠他的人所做出来。 Untuk itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, 所以，亲爱的弟兄姐妹们， pada akhirnya menjadi refleksi dalam hidup kita. 我们最后哪一个结论？ Sudahkah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hidup kita? 耶稣基督真正的平安控制了我们的心吗？ Ketika mungkin kita masih sering khawatir, 我们时常还在挂虑， Bapak Ibu mungkin merasakan sering susah tidur. 我们可能失眠， Banyak hal-hal yang menjadi pikiran kita. 很多思想 Mari kita datang kepada Tuhan. 来把我们来到上帝的面前。 Kita ingat bahwa Tuhan telah memberikan damai 我也 sejahtera. 记得耶稣基督赐给我们真正的平安， Ketika Bapak Ibu mulai merasa tidak tenang, 到我们没有安稳的心， ingatlah bahwa Tuhan sudah menanamkan sesungguhnya ketenangan 我们要 dalam 记得 hati kita. 上帝已经赐下他的平安在我们心中。 Jadi ketika kita tidak tenang, mungkin malam hari, 可能晚上我们没有安宁， ketika kita merasa sendirian, 我觉得孤单， sesungguhnya Tuhan ada di dalam hati. 其实上帝在我们心中。 Berdoalah kepada Tuhan 我也要向他祈求祷告， supaya damai itu boleh melingkupi hidup kita, 好的，他真正的平安来保守我们的心， boleh menjadi pengalaman yang terus menumbuhkan iman kita, 成为我们的经验，使我们心性成长。 bahwa di dalam Tuhan ada ketenangan, 在主里面有平安， bahwa di dalam Tuhan kita merasakan keamanan 在主里面我们得着安宁。 yang tidak kita dapat dari apapun yang ada di 我们 hidup 不 kita. 能从世界得着的平安， Mari Bapak Ibu kita mau meresponi 来把我们回应上帝的话语。 firman Tuhan pada sore hari ini 今天下午， dengan sebuah pujian damai yang pulihkan. 我唱一首诗，真正的平安复兴了我们。 Mari kita resapi kalimat demi kalimat yang ada, 我们一句一句看他的词， sehingga kita rindu untuk benar-benar dipenuhi 我们盼望得着真正的平安， damai dalam seluruh aspek 在 kehidupan. 各方面各种各样的平安。 Yesus
kasih 主啊，感谢你， atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami 你 renungkan. 这里的话语， Tuhan, tolong setiap kami 求主帮助我们每一位， apabila mungkin dalam hati kami 当我们心中 kami masih sering merasa gelisah, 还在彷徨的时候， kami mengalami ketidaktenangan dalam 我们 hidup. 心中没有这种平安， Tuhan tolong 求 mengajar 主帮助我们。 ada Engkau di dalam hati 你 kami. 的话语说，你赐下真正的平安， Engkau telah meninggalkan damai sejahtera di dalam kehidupan 你 siap. 留给我们世上的平安。 Untuk itu ketika hal-hal negatif ini mempengaruhi kehidupan kami, 当负面的思想影响我们的时候， tolong setiap kami 我就 untuk 帮 datang 我们 kepada 可以来到你的面前， sehingga kami bisa merasakan damai yang 可 dari 以享受到主耶稣赐下真正的平安， dan juga tolong juga kehidupan siap kami 就是帮助我们每一天生活 sebagai pembawa damai, 成为众人祝福赐下的平安。 supaya dimanapun kami berada 无论我们在哪里， kami boleh sungguh-sungguh pembawa damai dalam kehidupan sekitar kami, menjadi berkat buat kehidupan sekitar 成 kami, 为我们周围人众人的祝福， dan kiranya semuanya menjadi kemuliaan 一 bagi 生 Tuhan. 荣耀归给主。 Terima kasih ya Tuhan. 感谢主， Kami menyerahkan semua Tuhan dalam tangan kasih-Mu. 我们祈求祷告是奉到主耶稣基督神。 Demi nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. 阿门。